Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita masih lagi meneliti isu-isu berkait dengan terutamanya apabila sudah pun habis ataupun separuh pertama tahun ini, 6 bulan telah pun berlalu, berbaki 6 bulan lagi, bagaimana kita keep on track dari segi inisiatif dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh kerajaan. Untuk waktu ini, 30 minit kita nak memberi fokus berkenaan dengan isu miskin tegar, iaitu pertamanya dalam kita mencari noktah yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri. Namun dalam usaha untuk mencari noktah itu, ianya sudah tentu berada di dalam saru, atau dalam kata lain, sarunya itu bererti dari segi kesamaran. Banyak perkara yang perlu kita telitikan dalam kita mencari noktah ini. Bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini, Profesor Madya Dr. Zumila Zainal Laluddin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekonomi Manusia UPM, yang juga penyidik kemiskinan bagi Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia MAKFI. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan kami di Astro Awani untuk waktu ini. Pertama sekali, seperti yang saya sebutkan tadi, Kerajaan Madani dalam Belanjawan 2023 menyatakan komitmen untuk menoktahkan miskin tegar tahun ini. 6 bulan telah pun berlalu. Mungkin doktor boleh ulas dari sejauh mana pendekatan ketika ini dilihat berkesan ke arah menjayakan matlamat tersebut, doktor? Terima kasih Haris. Tapi sebelum tu rasanya adil untuk kita memberikan ucapan tahniah jugalah kepada pihak kerajaan atas usaha dan inisiatif untuk menoktahkan kemiskinan tegar, walaupun kita dalam keadaan saru sekarang setelah separuh penggal ataupun separuh tahun berlalu. Bagaimanapun kita harus melihat perkara kemiskinan ini sebagai sesuatu yang dinamik, ya Haris. Ia bukanlah sesuatu yang tetap pada satu angka dan kemudian kita menuju ke arah itu dan seterusnya kita berjaya begitu dan begini. Saya percaya bahawa apa saja soal kemiskinan, sama ada kemiskinan relatif, kemiskinan tegar, adalah bersifat berubah. Maksudnya ia akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Setakat ini usaha yang dilakukan, kita boleh kata memiliki matlamat yang jelas. Pelbagai usaha dibuat, dicuba dan sebagainya. Tapi kita dalam masa yang sama kita juga berhadapan dengan pelbagai cabaran. Cabaran utama adalah apabila kita menghadapi masalah ekonomi global dan juga kelemahan mata wang ringgit. Dan ini mendorong kepada fenomena inflasi. Faktor-faktor ini menyebabkan kemiskinan menjadi lebih dinamik, ya Aris. Kalau kita boleh lihat dengan mudah, sekiranya kita tidak menggunakan PLI, Poverty Line Income, kalau kita hanya menggunakan kaedah lain dalam penentuan kemiskinan, iaitu menggunakan 30 hingga 50% pendapatan bulanan kita untuk membeli makanan. Ini adalah lebih sesuai dalam keadaan kita berhadapi dengan ketidaktentuan ekonomi, inflasi, ketidaktentuan nilai ringgit dan sebagainya. Kita boleh ukur, ya Aris, pada pendapatan kita sendiri berapa peratus kita gunakan dalam keadaan tidak menukar, kita gunakan untuk makanan. Dari situ kita boleh menjawab sekiranya sampai 50% kita miskin tegar. Walaupun saya boleh katakan banyak lagi faktor lain, iaitu faktor gaya hidup. Kita katakan bahawa satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh pihak kerajaan pada tahap ini, setelah 6 bulan berlalu, adalah memberi perhatian yang amat serius kepada pengukuhan nilai ringgit. Kita perlu bersatu padulah pada pendapat saya dalam segenap cara kementerian dan juga pelbagai pihak untuk mengukuhkan ringgit kita. Maknanya ia bukanlah kerajaan semata-mata, tetapi semua rakyat harus bersatu padu dalam memastikan ringgit terus kukuh. Salah satu contoh yang paling mudah adalah Buy Malaysia First, memberi barang buatan Malaysia dan juga
mengukuhkan, maksudnya kita mengurangkan food consumption, penggunaan makanan, supaya peratusan wang diperuntukkan kepada makanan itu berkurangan dengan banyak cara lah. Dan pada pihak negara pula, mereka perlu, pihak kementerian perlu memberikan penekanan yang serius uh, kepada kempen, contohnya kempen memberi barang buatan Malaysia, kempen kan, sebab kita tak mahu dengar juga apabila ada desakan daripada industri untuk menggunakan mata wang asing. Ini adalah contoh-contoh dan mungkin kita pakar-pakar ekonomi perlu memberikan input bagaimana usaha boleh dilakukan oleh pihak negara dan begitu juga oleh pihak pengguna. Pengguna juga memiliki peranan yang bukan sedikit dalam memastikan ringgit terus mantap, Aris. Ya. Doktor, menyebut berkenaan dengan dari segi uh, usaha untuk membantras ataupun menoktahkan miskin tegar ini, kita perlu berbalik kepada teras ataupun asas kepada berlakunya permasalahan tersebut. Dan kedua adalah dari segi keutamaan yang perlu diletakkan. Adakah kita perlu memberi fokus dari segi menjana pendapatan sahaja ataupun kita perlu meneliti kepada mungkin isu-isu yang lebih kompleks ataupun isu yang mungkin terlepas pandang sebelum ini, kerana saya difahamkan dalam usaha untuk membantras kemiskinan terutama miskin tegak ini, pendapatan bukanlah semata-mata ataupun satu-satunya asas dalam untuk mengeluarkan seseorang itu dalam konteks miskin tegar. Mungkin Prof ada pandangan berkenaan perkara ini, isu dan juga keutamaan yang perlu diberi tumpuan. Sebab tu kalau kita bercakap soal kemiskinan ni, saya berani kata dia merupakan satu persoalan lestari di mana-mana pun negara di dunia. Disebabkan dinamika, maksudnya ia terlalu bersifat boleh berubah dengan keadaan atau faktor-faktor tertentu. Bagaimanapun sebagai sebuah negara, kita perlu menggunakan strategi jangka panjang dan jangka pendek, bagaimana kita boleh membantu membasmi kemiskinan dengan segera. Bagaimana kita tidak boleh, kalau pada pendapat saya tidak sukar untuk kita mengatakan bahawa boleh menjamin kemiskinan boleh diselesaikan dalam masa terdekat ataupun masa-masa tertentu, kecuali kita bersatu padu, sebab dia bukan membasmi kemiskinan bukanlah satu kaedah tunggal. Contohnya kita kata nak basmi kemiskinan kita tingkatkan tahap pendapatan, bukan begitu. Kerana apabila tahap pendapatan itu ditingkatkan tidak bersama dengan tahap pengeluaran, maksudnya mutu kerja tahap pengeluaran masih ditakut lama, jadi dia tidak menyumbang kepada peningkatan ekonomi sesebuah negara. Jadi itu yang kita bimbang, kita tersalah langkah apabila kita meningkatkan kadar gaji tanpa melihat production yang dikeluarkan oleh tenaga kerja. Itu satu faktor yang amat penting untuk dilihat. Dalam masa yang sama, tenaga kerja ni dia daripada tahap rendah, kalau kita selalu katakan golongan B40 sampai golongan T20, jadi mencakupi semua. Kan itu perlu berlaku sejajar lah, bukan penumpuan terlalu terlalu berfokus kepada satu pihak. Kita tidak nafikan bahawa dalam soal kemiskinan memang perlu ada tindakan yang berfokus, itu kita tidak nafikan, tetapi dalam masa yang sama sebarang tindakan dari segi, terutamanya dari segi peningkatan pendapatan dalam bentuk gaji perlu diperimbangkanlah supaya ia mencakupi semua lapisan masyarakat. Dalam masa yang sama, ya Haris, betapa tinggi pun pendapatan itu dia menjadi tidak bermakna lah apabila inflasi dalam sebuah negara itu tinggi juga. Jadi seolah-olah ia balik asal. So saya nampak bahawa inflasi adalah ancaman terbesar setakat ini. Dan inflasi pula bukanlah bersifat
begitu saja. Maksudnya inflasi juga bukan sekadar dipengaruhi oleh faktor ekonomi global, tapi juga melihat kepada contohnya nilai mata wang negara dan polisi fiskal negara. So itu adalah faktor-faktor yang boleh membantu untuk kita mengekang inflasi daripada terus meningkat. Dalam masa yang sama, kita juga akan gagal ataupun sukar mengawal inflasi apabila faktor-faktor kenaikan harga barang sukar dikawal. Ini soal ekonomi dan dia akan berlaku secara sukar dikawal. Dalam masa yang sama, kita juga boleh menggunakan faktor-faktor tersebut untuk mengawal. Apapun kaedah, apapun cara dan bagaimana, jawapannya adalah pengukuhan ekonomi. Jadi kita harap Belanjawan 2024 sebagai sambutan kepada Belanjawan 2023 kena terus mengukuhkan lagi ekonomi, dan walaupun kita memiliki separuh tahun lagi, kita tidak boleh berputus asa lah. Kita kena terus bersemangat untuk mengukuhkan ekonomi kita dalam apa jua cara supaya kita kekal positif, produktif. Isu besarnya adalah productivity. Kalau kita nak tingkatkan apa pun gaji, kita kena tingkatkan produktiviti. Itu satu aspek lah. Aspek yang kedua saya lihat adalah aspek perniagaan. Kita perlu menggalakkan lah apa juga cara dan bentuk, terutamanya micro enterprise, perniagaan mikro. Saya amat berterima kasih kepada kerajaan kerana telah mengambil kira perniagaan mikro dalam pendekatan baru. Ini adalah satu langkah positif pihak kerajaan apabila merangkumkan perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Sebelum ni kita hanya memberi tuan perniagaan kecil dan sederhana tanpa mengambil kira mikro. Perniagaan bersaiz mikro amat signifikan dalam membasmi kemiskinan. Ini dibuktikan oleh banyak kajian. Jadi mungkin pendekatan yang sama kita boleh lakukan. Maksudnya kita tidak boleh berharap hanya pada gaji. Kita ada ekonomi digital, kita ada banyak kaedah supaya kita boleh berniaga di sambil bekerja untuk meningkatkan pendapatan. Ini mikro. Kita bukanlah bercakap soal yang selalu dijadikan sebagai jenaka netizen apabila mengatakan bercakap di kedai kopi 2-3 juta, mega holding dan sebagainya. Bukan. Kita perniagaan mikro. Kita bercakap soal peningkatan pendapatan isi rumah daripada sumber perniagaan di samping sumber gaji. Contoh. Jadi kita tidaklah hanya supaya masyarakat Malaysia juga pro-dinamik. Saya nampak bahawa kita kena berubah. Kita tidak boleh hanya berhadapan dengan satu sektor pekerjaan atau hanya dengan satu pekerjaan, dan kita kena memiliki perniagaan mikro supaya keluarga memiliki sumber pendapatan perniagaan juga di samping sumber pendapatan pengajian. Haris. Ya, Doktor, sudah tentu disebut sebagai whole of nation approach, pendekatan secara menyeluruh negara itu perlu ada, bukan sahaja terletak di bahu kerajaan, tetapi banyak juga kalau kita telitikan dari segi malah GLC, syarikat-syarikat swasta, korporat, malah ke peringkat peniaga-peniaga mikro, SME juga berperanan penting dalam mewujudkan ruang dan juga peluang dalam usaha memastikan individu ataupun isi rumah yang berada dalam kelompok miskin tegar ini dapat keluar daripada kelompok tersebut. Okey, Doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memperincikan lagi mungkin faktor-faktor seperti yang disebutkan tadi, ringgit, inflasi dan sebagainya yang akan memberi pengaruh terhadap usaha untuk menoktahkan kemiskinan. Kita berhenti rehat seketika, sambung selepas ini.
Bercakap soal usaha untuk membantras kemiskinan, terutamanya miskin tegar, kerajaan menawarkan 4,000 lesen vocational kenderaan perkhidmatan awam PSV secara percuma kepada golongan B40 mengikut syarat-syarat yang ditetapkan menerusi program My PSV. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata daripada jumlah itu, sebanyak 3,500 adalah untuk pemohon lesen PSV e-hailing dan taksi, manakala 500 lagi ditawarkan untuk lesen PSV bas di seluruh negara melibatkan peruntukan RM2 juta. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program My PSV peringkat kebangsaan tahun 2023 pada Isnin. Dalam program ini kita tanggung bayaran khusus tersebut. Jadi ini sudah tentu dapat menyediakan lebih ramai orang dapat lesen PSV, dan apabila mereka ada lesen PSV maka mereka boleh menjadi pemandu e-hailing. Ini merupakan salah satu punca pendapatan kepada rakyat. Khususnya kalau mereka tak ada pekerjaan lain ataupun mereka nak menjadikan ini sebagai satu pekerjaan sampingan, maka ini dapat menambah pendapatan mereka. Loh berkata, selain membantu golongan B40 yang perlu menanggung kos RM2,590 untuk mendapatkan lesen PSV bas, inisiatif berkenaan adalah bagi memenuhi keperluan industri yang mengalami kekurangan pemandu bas pada tahap kronik. Loh berkata, inisiatif itu ialah tanggungjawab dan komitmen kerajaan untuk membuka peluang dan ruang kepada masyarakat bagi mempertingkatkan taraf sosioekonomi serta pendapatan isi rumah melalui peluang pekerjaan dalam sektor pengangkutan perkhidmatan awam. Beliau berkata, program My PSV ini dapat melahirkan pemandu bas, teksi dan e-hailing yang kompeten dan selamat kerana mereka akan menjalani latihan dan ujian untuk memastikan kompetensi sebelum diberi lesen vocational PSV dan dibenarkan membawa kenderaan perkhidmatan awam. Okey, baik. Kita nak meneruskan perbincangan. Masih lagi bersama saya menerusi Google Meet, Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia UPM. Doktor menyebut berkenaan dengan kelemahan ringgit, isu melibatkan inflasi. Kita tahu apabila ringgit melemah, makanan yang terutamanya yang ada dalam pasaran di Malaysia ini adalah yang diimport. Jadi inflasi imported inflation itu akan meningkat, sekaligus akan memberi impak kepada harga makanan. Itu satu perkara yang perlu kita telitikan. Mungkin doktor boleh kaitkan bagaimana ringgit, inflation ataupun inflasi ini memberi impak kepada usaha untuk menotahkan miskin tegar ini, doktor. Okey, dari segi ekonomi memang itu adalah faktor yang sukar, faktor luaran yang kita tidak boleh halang. Kita tidak boleh halang. Tapi apa yang boleh kita buat adalah kita cuba mendepani dia lah. Contoh apabila berlaku gangguan kepada nilai ringgit yang melemah, inflasi memang akan terus meningkat. Sekiranya ada faktor-faktor lain sebelum itu yang meningkatkan inflasi, so kelemahan nilai ringgit akan menyebabkan inflasi akan meningkat lagi tinggi. Salah satu yang menyumbang kepada miskin tegar adalah dari segi sudut kiraan adalah makanan. Kebergantungan kita kepada import amat tinggi, makanan ataupun food security, keterjaminan makanan kita amat bergantung kepada makanan import. Oleh yang demikian, ini merupakan suatu perkara yang kita harus ambil pelajaran lah, bahawa kita perlu menggalakkan industri pengeluaran makanan tempatan. Jadi ini bersifat jangka panjang, tapi jangka pendek pun masih boleh dibuat lah untuk mula meningkatkan pengeluaran makanan tempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ringgit melemah, minat kepada barang kita oleh negara luar juga akan meningkat. Dalam kata lain, ekspor kita akan meningkat disebabkan ringgit yang melemah. So kita perlu juga mengambil kesempatan lah atas perkara untuk meningkatkan ekspor dan supaya boleh menstabilkan ringgit dalam masa terdekat. Jadi banyak lagi cara-cara lain yang mungkin pakar-pakar ekonomi boleh menasihatkan, seperti apa yang pernah kita lakukan, seperti menambah ringgit ataupun melakukan barter trading dan macam-macam lagi mungkin boleh dinasihatkan oleh pakar. So tapi bila bercakap soal miskin tegar, perkara yang kita beri tumpuan adalah makanan. Dalam masa ataupun dalam
tempoh yang singkat, tempoh 6 bulan misalnya, mungkin kita boleh menggalakkan ataupun melakukan program kita panggil micro farming. Tadi kita sebut micro enterprise atau perusahaan mikro, mungkin kita boleh menggalakkan penternakan, aquaculture, mikro pula ataupun farming iaitu peladangan mikro. So ini pernah berlaku pada peringkat awal dahulu kan kita. So ini boleh dilakukan semula bagi menggalakkan pengeluaran makanan secara cepat berada dalam pasaran tempatan dan ia boleh mengawal harga. So sebab bila miskin tegar maksudnya makanan tu yang perlu dikawal. Sekiranya contohnya nilai 1169 nilai garis kemiskinan tegar Malaysia itu adalah merujuk kepada soal harga makanan. Sekiranya inflasi untuk makanan rendah, kita akan boleh selesaikan satu tahap dahulu iaitu makanan. Seperti tadi statistik yang dikongsikan, kita inflasi makanan menghampiri 6% dan ia mungkin lebih tinggi lagi nanti apabila kadar ringgit ataupun faktor-faktor lain semakin meningkat. Salah satu daripada saya perhatikan salah satu daripada isu besar kita dalam soal penternakan adalah makanan haiwan. Jadi ini juga merupakan satu fokus saya kira kerajaan harus memberikan penekanan kepada penyelidikan, kepada penanaman. Contoh paling mudah contoh jagung, saya kata kita ambil analogi mudah lah. Jagung makanan ayam. Jadi kita perlu tanam sendiri jagung untuk menternak ayam, bukan kita import jagung ayam. Itu contohlah analogi yang mudah. Dan bagaimana ini boleh dilakukan secara micro farming. Perusahaan mikro kita dah ada pelbagai perusahaan gergasi dalam soal itu. So dalam masa yang sama kita perlu memberi tumpuan pula pada perusahaan mikro supaya ini soal menyebarkan kekayaan. Dan kita sebelum kita menyebarkan kekayaan, kita kena menyelesaikan dahulu kemiskinan. Dan kemiskinan perlu bertitik tolak daripada kemiskinan tegar. Apa dia? Iaitu makanan. Jadi kita bermula dari sekarang, saya amat menggesalah pihak kerajaan melihat semula secara terperinci soal keterjaminan makanan dan soal kebergantungan. Keterjaminan makanan bukan hanya sekadar ada atau tidak makanan. Kalau kita tak ada telur maka kita import telur, maka kita dah ada semula telur. Bukan begitu. Tapi sejauh mana keterjaminan tadi bersifat lokal, bersifat tempatan, terutamanya soal makanan. Apabila kita bergantung kepada import makanan, so kita akan menghadapi cabaran yang bukan kepalangan pada pandangan saya, terutamanya dalam soal miskin tegar. Ya, Doktor, seperti yang Doktor sebutkan, kalau kita teliti apa yang berlaku terutamanya sewaktu perang Rusia-Ukraine, harga dedak yang naik tinggi, sekaligus memberi impak kepada pengeluaran ayam, dan pada masa sama seperti yang doktor juga sarankan, micro farming juga dilihat antara salah satu cara dalam usaha untuk memastikan bahawa isi rumah ataupun individu yang berada dalam kelompok B40 ataupun dalam kelompok miskin tegar boleh terlibat secara langsung dalam inisiatif projek-projek yang sudah tentu akan menjana pendapatan mereka, mampu untuk membawa mereka keluar dan membantu dalam berdepan dengan situasi usaha dalam menoktahkan miskin tegar. Sudah tentu ini merupakan perbincangan awal kita. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita telitikan. Dengan berbaki 6 bulan lagi, banyak tumpuan yang harus diberikan oleh kerajaan dalam usaha untuk menoktahkan perkara ini. Faktor-faktor luaran juga perlu diambil kira selain daripada isu faktor dalaman yang perlu ditangani dan juga diperkukuhkan. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Zumila Zainaluddin yang merupakan pensyarah Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia UPM yang juga penyidik kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia berkongsi pandangan dan juga cetusan idea. Sudah tentu kita menantikan mungkin akan ada pengumuman berkaitan yang penting berbaki 6 bulan ini, terutamanya dalam usaha inisiatif kerajaan untuk menontahkan miskin tegar di negara ini. Sekian sahaja Pantau Belanjawan 2023 untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.